أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام واحمنا بركنك الذي لا يضام من كل الأمراض والأسقام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى. اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد. Yang saya hormati saudara saya Tuan Nazir Encik Hakimi, Tuan Imam, Tuan Imam 1, Imam 2, ahli jurukuasa masjid, ibu-ibu dan bapa-bapa serta saudara-saudara sekalian. Sebenarnya bukan saya yang giliran saya, tapi giliran Ustaz Khairul Ikhwan, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia tak dapat hadir. Jadi saya mari duduk di sini ialah bukan ganti dia. Tak padan nak ganti orang alim ni dengan kita ni. Kan? Jadi saya mari nak bersembang lah dengan tuan-tuan. Saya bawa lah selai retas. Takut-takut nanti kita balik kosong. Kalau orang tanya hampa ambil tentang apa nama lah ni. Kan? Jadi boleh lah seorang selai. Ada terjemuh siap-siap di bawah tu. Cumanya saya nak cubalah berinteraksi, bersembang dengan tuan-tuan pada malam ini dengan bekal selai retas ni. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang barakah, yang ada padanya kebaikan. Karena namun satu sekali kita berada di rumah Allah, di taman daripada taman syurga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma
sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang telah menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Cumanya mungkin mengikut kefahaman kita masing-masing lah. Yang kita ni bukan berapa nampak sangat syurga tu. Sebab syurga tu adalah satu benda yang tersembunyi. Cerita terang mana pun dalam Quran, dalam hadis, hebatnya syurga tu tak nampak. Yang kata syurga tu tak nampak. Tu Saruk kata terang mana lah. Berapa orang dah duk bagi khabar di sini tentang syurga, aku tak nampak. Pasal apa? Sebab realiti daripada syurga tu pun kita tak tahu. Sebab Nabi kata, fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dalam syurga itu ada di dalamnya ma la 'ainun ra'at, satu benda yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan benda yang tidak pernah didengar oleh telinga yang ada dalam syurga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di hati manusia pun. Kalau kita duk gambarkan tentang satu benda yang sangat sedap, sangat seronok, sangat cantik, sangat indah, bukan dia syurga. Syurga lebih pada itu lagi. Maknanya tak tergambar. Tak tergambar dan tak erti nak habang. Nombor satu sekali, tak ada siapa lagi yang masuk syurga. Tak ada lagi. Hang tak suruh sembang besar lah. Hang dapat nikmat sedap terang mana apa atas dunia ni, tak semacam syurga. Cukuplah Allah Ta'ala habaq kepada kita, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa, setiap kali diberi kepada mereka itu daripada buah-buah. Maknanya orang yang duduk dalam syurga ni, setiap kali diberikan kepada mereka itu min thamarah, daripada buah-buah kayu. Nikmat di dalam syurga. Qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Dia kata, hak ni macam hak bagi kemarin, macam hak bagi sebelum ni. Sebab apa yang jadi itu? Wa utu bihi mutasyabiha. Sebab apa? Sebab apa yang diberi kepada ahli syurga tu seakan-akan serupa, tapi lagu lain. Serupa tak semacam. Kita kalau kita masuk KFC, kan? Kalau kita pepak paha ayam, hari ni kita masuk rasa lagu tu, esok kita masuk rasa lagu tu, lusa pun masuk rasa lagu tu. Kalau tidak apa kau tak sedap lagi. Tapi nikmat syurga tak ada. Tak boleh nak cerita. Tahu mana? Mungkinlah bersebabkan kepada benda tu yang kita tak berapa nak mau sangat kepada syurga tu. Kita tak berasa nak mau sangat dengan syurga. Pasal apa? Pasal kita tak berapa nampak nikmat dia tu, kelazatan dia tu. Adapun hak dunia ni bagi kita, sebab kita duduk atas dunia, kita berasa seronok sangatlah dengan dunia. Berasa puas hati tak kira dah dengan dunia. Kan? Boleh hisap ceruk puh tu tak kira lagi lah. Bagai dunia ana yang punya lah. Kan? Habis cerita tak ada apa lah. Itu keadaan dia. Allahu Akbar. Sebab itulah kita tengok kalau cara seseorang itu, apabila Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepadanya kenikmatan syurga, dia berebut, dia bersungguh-sungguh cari jalan nak dapatkan syurga itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sekali tengah semayang, tiba-tiba dia ke depan. Tengah dalam semayang. Nah, kemudian dia undur. Sekali pula tiba-tiba dia ke belakang. Jadi selepas daripada semayang, maka sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa tengah-tengah duduk semayang tiba-tiba engkau bergerak ke depan? Kemudian satu ketika pula tengah-tengah semayang engkau gerak ke belakang. Kan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, uritu bil jannah, aku telah dipamerkan dengan syurga.
Rasulullah as-sadiqul masduq, dia tak menipu. Rasulullah tidak menipu. Rasulullah kata apa? Aku uritu bil jannah, diperlihatkan kepada aku syurga. Bila diperlihatkan kepada Nabi syurga dengan buah-buah kayunya yang elok, yang sedap, yang ranum, lalu Nabi SAW langkahlah nak pergi ambil. Siapa tak mau? Kan? Langkah nak pergi ambil. Hilanglah, sebab syurga bukan dia masa dia lagi. Kan? Kemudian satu ketika pula Rasulullah SAW diperlihatkan dengan azab neraka. Sebab tu dia ke belakang. Dia ke belakang. Sebab apa? Nak abang kata neraka itu azabnya sangat sengsara. Sebab itu Nabi SAW. Tentang hadis ini, agak-agak tuan-tuan lah, bila dapat kertas selai tadi, banyak ni dia nak bagi Mila ni. Mungkin lah kot, tak tahulah. Saya bukan berburuk sangka dengan tuan-tuan. Dia mari pada Bukit Cabang dekat Padang Besar, awak mari selai kertas ni kat kami. Nanti sat. Tentang hadis ini, kita baca dulu hadis ini. Tuan-tuan tengok situ, tuan-tuan perhati tengok saya nak baca. Tuan-tuan tengok. Kalau saya baca tak kena, tuan-tuan tegur. Sebab saya pun bukan berapa pandai tak mana pun. Tapi dah orang minta tolong mari, kita marilah Syekh Hakimi. Kan? An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Dapat tak? Tuan-tuan ikut, tengok bersama dengan saya. Moga-moga kita dapat barakah. Kita tengok hadis Nabi. Nak jumpa dengan Nabi tak ada dah. Nabi dah tak ada. Ni seolah-olah kita mendengar Nabi SAW berkata-kata. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Jangan duk bungkus, lipat, lepas tu buat kotak kecil, buh tali, gantung tekak sudah. Saya ni duk geram kan, kata sayang kotak ni kan. Tuan-tuan balik pergi gulung buat macam clean Pakistan gitu. Depa maaf lah. Saya duduk 7 tahun di Pakistan. Yasin tu, Cik Kimi, Yasin kan, Yasin, surah Yasin sebuah tu, dia boleh tulis halus sampai tak nampak. Kalau nak tengok juga kena pakai makara sekuk. Dia buat kotak pula, kemudian dia buat tangkai tu, dia buh tali gantung di tekuk. Azimat. Tak boleh, itu khurafat semua. Tak boleh. Kita semua tahu kata benda tu tak boleh. Hak ni takut hak ni balik duduk buat gitu sahabat saya siap dah. Ini tidak ada melainkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa mari supaya tuan-tuan boleh baca, boleh faham. Jadi kurang-kurangnya kalau tak faham nanti balik tanya anak ada hang ngaji kalau Arab ke apa ada ke ataupun pas berani tanya Tok Imam balik. Jam Tok Imam. Tok Imam kata kena aku malam ni. Tanya Tok Imam balik. Kan? Kalau Tok Imam kata aku ni pasal mata tak apa nampak. Tok Imam pun buat dalih. Bila kan mata tak apa nampak dia kata. Pergi cari hak orang lain. Hak siapa yang boleh. Sampailah kita boleh. Sebab apa? Pasal apa saya pilih hadis ni malam ni tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, kita tengok. Qala Ibn Rajab rahimahullah wa hadha al-hadis yatadammanu wasaya 'azimah. Kata Ibn Rajab, ni seorang ulama besar. Dia kata hadis ini mengandungi wasiat yang sangat agung. Wasiat yang sangat besar. Tuan-tuan dan puan, cukuplah bila sebut kata hadis Nabi, ia adalah satu benda yang besar. Kenapa?
Karena hadis Nabi ialah wahyu. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Najm ayat 3. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu bercakap mengikut hawa nafsu, bahkan apa yang dicakapkan, apa yang diucapkan oleh Muhammad itu ialah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi cukuplah apabila Allah kata apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ucapkan itu adalah wahyu. Maknanya bila sebut wahyu, kalau kita orang Islam tak boleh terima wahyu jangan kereng. Tak tahu nak kata apa. Kalau wahyu pun tak boleh terima, nak apa yang kita nak terima ni? Nah kan? Cucuk badak apa kalau orang bagi kat kita, bukan main. Nah kan? Ni wahyu Allah Taala, mari daripada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arbab. Nah kan? Bukan kita tak boleh terima. Kata Ibn Rajab, dia kata hadis ini mengandungi wasiat yang sangat agung. Sekali kita tengok apa dia. Nah kan? Ada hak baca terjemah syiah tu. Sabar tak? Dengar dulu kelebihan hadis ni. Wa qawaidun kulliyatun min ahammi umurid din, dan juga ada di dalamnya kaedah penting di dalam urusan agama. Tuan-tuan dan puan, bukan saya nak sembang masak dah. Saya mari seputung hadis malam ni pun, kalau tuan-tuan dapat hak ni, boleh faham elok-elok hak ni, insya-Allah tuan-tuan boleh duduk dengan keadaan akidah yang kukuh dah. Boleh ada satu prinsip hidup yang kukuh dah. Tuan-tuan tak takut ke siapa dah, kecuali Allah. Dan memang kita dituntut begitu. Kita dituntut supaya tidak takut, tidak mengagungkan, tidak membesarkan, tidak mendewa-dewakan, tidak apa pun kecuali Allah. Kalau faham betul-betul lah. Kalau sekat angguk saja, jangan keren juga. No, main mi arai. No. Lagi apa dah kata Ibn Rajab lagi? Hatta qala ba'd al-ulama wa huwa Ibn al-Jauzi tadabbartu hadzal hadis, sehingga telah berkata sebahagian daripada ulama, di antaranya Ibn al-Jauzi. Ibn al-Jauzi ni ulama besar. Kata apa? Tadabbartu hadzal hadis. Aku telah merenung, aku telah menilik, aku telah memerhati, aku telah belek hadis ini. Fa'adhashani wa kittu atish, dan dia telah orang kata apa, menjadikan aku terperanjat dan hampir-hampir aku pingsan. Isi hadis ni, bila aku tengok betul-betul hadis ni, aku terkejut. Kata Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ni ulama besar. Dialah yang tulis Talbis Iblis tu, kitab yang sangat bernilai tu. Lagi dia kata apa? Fawa asafa minal jahli bihadzal hadis. Dia kata alangkah ruginya orang yang tidak mengetahui, tidak memahami hadis ini. Jen, aku nak kena perhati elok dah lagi. Kalau tidak aku rugi. Sebab Ibn Jauzi kata wa asafa, alangkah ruginya orang-orang yang jahil, yang tak faham hadis ini. Allahu Akbar. Wa qillatut tafahum li ma'na, dan juga kurang mengerti maksud yang sebenar daripada hadis ni. Kalau cakap dia faham makna huduh-huduh tu tak jadi apa, dia tak nampak. Dia kena faham betul-betul. Kalau bahasa Arab dia kena apa? Dia kata ta'ammuq, makna mendalami. Kena ta'ammuq, kena mendalami, ataupun itqan, dalam, baru boleh. Mari kita tengok. Saya nak baca banyak lagi kelebihan itu, tak payahlah. Cukup dah kot, memadai lah. Memang hadis ni sangat mempunyai kelebihan dia. Okey, kita tengok. Tengok terjemahan dia. Tuan-tuan, saya minta maaf, saya bukan pandai baca. Sebab tu kalau kadang-kadang saya mengajak, kadang-kadang semalam tu semuka pun payah habis. Pasal kita tak berhenti. Kita baca merakak-merakak gitu sikit-sikit. Kan? Faham tak bahasa saya? Kan? Kalau tak faham, saya nak cakap bahasa orang putih. Saya pun tak erti. Pakat-pakat tak erti belakang. Okey, kita tengok. Dari Abdullah bin Abbas. Ataupun kadang-kadang disebut Ibn Abbas. Ibnu Abbas. Nama dia apa dah? Abdullah.
Ibnu Abbas, kadang-kadang dipanggil Ibnu Abbas, kadang-kadang dipanggil Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Ia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kepada anak kepada Abbas bin Abi Talib. Abbas bin Abi Talib maknanya ia adalah sepupu kepada Ali. Kan? Sepupu belaka tu, adik-beradik depa belaka tu. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda satu hari. Dia ambil ringkas ya. Kalau tengok hadis di atas tu panjang lagi. Nah, pada Ibn Abbas kata kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku naik kenderaan di belakang Nabi. Sini dia tak terjemah tu. Amanah ilmu saya habaqlah kat tuan-tuan. Sebenarnya dalam hadis ni sebut apa? Aku menunggang kenderaan di belakang Nabi. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis di atas. Yauman, pada satu hari. Faqala, lalu Nabi berkata, ya ghulam, hai budak. Terjemah kat mana amal? Terjemah lagu lain. Ya ghulam, hai budak. Inni u'allimuka kalimatin. Jaga-jaga Allah. Bukan dia. Tak kena. Tuan-tuan tulis di atas tu senang. Dia silap terjemahan. Saya pun tak cek tadi ni, kalut-kalut. Kan? Okey. Baca di atas. Hak yang muda-muda tu boleh buh makna sambil-sambil. Siapa tak ada pen, mari ambil pen kat saya. Ada sebatang pekat rebut. Ada sebatang ni. Tak apa. Kata, ya ghulam, hai budak, inni u'allimuka kalimatin. Hai budak. Budak ni budak Abbas. Waktu tu dia masih lagi remaja. Yang katakan budak ni bawah pada 9 tahun. Jadi Ibnu Abbas ni budak yang bawah pada 9 tahun. Nak abang kata apa? Mengaji ni bukan kira budak, bukan kira tua, bukan kira muda, bukan kira kaya, bukan kira miskin, semua kena mengaji. Bahkan mengaji adalah satu benda yang wajib. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah satu kefarduan ke atas setiap muslim. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau ada orang mengajak, tuan-tuan tak mengaji, tuan-tuan berdosa. Faham tak? Alhamdulillah lah. Tuan-tuan mengaji tak apalah, tak berdosa lah. Kalau tuan-tuan ada orang mengajak, tuan-tuan tak mengaji, tuan-tuan berdosa. Tok Iman lepas lah. Tuan Nazir dia lepas dah, pasal aku abang dah, hampa tak mari. Aku abang dah, kat hampa malam ni ada orang mengajak, hampa tak mari, hampa tanggung ambil. Aku selesai dah. Siapa yang tak mengaji, dosa. Di akhirat nanti tak boleh dah. Kita sendiri tak boleh kata dah, saya tak tahu pasal apa kita tak mengaji. Alhamdulillah lah di Perlis kita ni tiap-tiap masjid, tiap-tiap malam ada kelas. Ada kelas. Saya malam ni sebenarnya ada kelas di Lubuk Sirih, tapi dah mari juga lah. Kan? Tak apalah. Apa dia dah? Aku nak habaq kepada engkau, aku nak mengajar kepada engkau beberapa kalimah. Baru tuan-tuan tengok di bawah. Ihfazillah. Jagalah Allah. Tu baru ada terjemahan. Nampak tak? Jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Lagu mana nak jaga Allah Ta'ala ni? Allah Maha Agung, Allah Maha Kaya, Allah Maha Gagah, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat. Apa maksud jaga Allah? Tu kita kena mengaji tu. Yang kata jaga Allah tu maknanya kita kena jaga syariat Allah, jaga undang-undang Allah, jaga peraturan Allah. Lagu mana nak jaga syariat Allah? Maknanya segala apa yang Allah suruh kita buat, hak mana yang Tuhan larang kita jauh. Tu jaga syariat tu. Tak semacam kita jaga mutu kita hari-hari basuh. Tak semacam lagi kita jaga kereta kita hari-hari duduk lak. Jaga Allah makna jaga syariat dia. Jaga syariat Allah mana benda? Tunaikan segala kewajipan. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, apa yang Allah larang kita jauhi. Itu maksud jaga Allah. Bila kita jaga Allah, maka Allah akan jaga kita. Masalah sekarang ni yang duk jadi celaru dalam dunia ni pasal apa? Pasal kita tak jaga Allah, Allah pun tak jaga kita. Sebab itu jadi sakit meribak sampai kelar tak selesai lagi ni. Kita duk kata reda lah.
aku hentam seminggu 2 jarum. Ni nak kena pula ni. Hak cucuk tu pun mati. Pasal apa? Hukum siapa tu? Hukum Allah. Bukan kata cucuk 2 jarum, 3 jarum, nak tanpa orang panggil basta. Bukan kata buh basta tak mati, mati. Ada hak yang lepas bubuh basta tu mati terus pada. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kenapa? Karena semuanya ialah berlaku dengan ketentuan Allah. Yang ni kita nak ngajak ni, yang kita nak habaq ni. Yang kita akidah, pegangan, prinsip hidup kita ni. Allah suruh jaga syariat dia supaya dia memang urusan kita ni di tangan dia. Sekali lagi kalau kita baca lagi sekali baru kita nampak keterangan lagi. Kita tengok lagi apa lagi Allah kata. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Tadi Allah kata jaga Allah, Allah jaga kamu. Sekarang Allah kata jaga Allah, kamu akan dapati Allah Ta'ala tu sentiasa bersama dengan kita. Mana kalau ada orang nak buat apa ke kita, Allah ada. Paling tidak pun dia buat kita mati dalam keadaan apa? Selamat. Kalau duduk atas dunia, kalau cara selamat pun belum tentu selamat lagi. Kita ada setengah orang dia kata, aku lega. Penyakit apa nama? COVID-19 ni aku sekali tak kena. Aku sekali tak kena. Dia duk ingat kata dia boleh lepas dah. Kita selagi mana kita hidup duk tak lepas itulah. Sebab apa? Sebab hakikatnya kehidupan kita ni akan melalui berbagai-bagai halangan, rintangan, ujian, cobaan. Lagi hidup. Dan memang itu tujuan Allah Ta'ala hidupkan kita. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Surah Al-Mulk. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuan dia? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Nak uji Allah Ta'ala, nak uji kita, nak tengok apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan puak-puak kita di kampung Sungai Padang ni yang elok amalan dia? Bukan banyak amalan, elok. Apa maksud elok amalan? Mana amalan itu dia buat seperti mana yang disuruh, yang dikehendak oleh Allah dan Rasul. Kalau kita buat pun tak seperti mana yang dikehendak oleh Allah dan Rasul, tak pakai seduit juga. Tak pakai seduit juga. Mesti kita buat tadi ni seperti mana yang diperintah, seperti mana yang disuruh, seperti mana yang ditunjuk contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunjuk kepada kita. Jaga. Lagi berapa dah? 2 dah. Jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah, Allah akan bersama dengan kita. 2 dah. Sebab itu Ibnu Jauzi kata tadi, amat teruklah, celakalah orang yang tak boleh faham hadis ni. Faham tak noh? Siapa tak faham angkat tangan. Tak faham lagi berdiri. Kita sampai faham, bagi ada manfaat pertemuan kita ni. Kan? Kalau tidak, lebih baik kita duduk di depan TV 3, kita tengok berita ke apa, sambil duduk makan kacang goreng dengan teh panas. Kelar lagi. Jangan bagi rugi. Jangan bagi rugi. Okey. Apa dia yang kedua? Yang ketiga pula. Wa iza sa'alta fas'alillah. Jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah. Pasal apa? Sebab Allah Maha Kaya. Walillahi khazainus samawati wal ard. Allah memiliki khazanah langit dan bumi. Kalau dia bagi kat kita, tak akan kurang hak dia. Dalam satu hadis kursi Nabi SAW menceritakan, wahai manusia,
Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, kalau kamu daripada jin dan manusia semenjak daripada Adam sampai hari kiamat, semuanya berhimpun. Daripada Adam dulu ni sampai hari kiamat, jin dan manusia semua kali berhimpun, pakat minta. Kawan ni minta pada Tuan Saga, kawan ni minta but hak 3 lejang yin tu, kawan ni pakat minta belakang. Kawan ni nak mahligai 5 tingkat, pakat minta belakang lah. Kawan ni pula nak restoran, kawan ni minta, pakat minta belakang. Dan aku bagi kepada setiap yang meminta itu akan apa yang dimintanya. Ma naqasat fi mulki syai'a, kata Allah. Tidak berkurangan sedikit pun daripada hak milik aku. Kalau kita ada 10 ringgit, orang minta 5 ringgit, tinggal lagi 5 ringgit. Dengar? Anak hak yang pertama minta 5 ringgit, anak hak kedua pula minta 5 ringgit pula. Tinggal lagi. Hak ni lah, kalau hak nombor 3,000, hak ni lah. Dah habis dah. Tak ada dah lah. Itu realiti kita. Tak ada dah kita. Sebab itu Allah tak bagi kita minta kepada makhluk. Sebab makhluk miskin. Minta kepada Allah. Itu Nabi kata di sini, bila kamu nak minta, mintalah daripada Allah. Dan kita pun tak tiap-tiap kali kita sembahyang, kita duk mengaku. Kita kata apa? Iyyaka na'budu. Lepas tu, wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau lah kami beribadah, dan kepada engkau lah kami memohon, meminta. Kata saja ya. Tiap-tiap kali semayang kita mengaku, kata kami ni kalau beribadat kepada engkau lah ya Allah. Dan kalau kami nak minta apa, minta kepada engkau lah ya Allah. Kata saja ya, habis-habis semayang. Kita seolah-olah lupa bahawa yang maha kuasa, yang maha memberi, yang maha pengasih, yang maha penyayang itu siapa? Allah. Kok ni pakat buat benang kan? Buat benang. Malam hari kita semayang, siang hari kita semayang. Dalam semayang itu kita mohon daripada Allah, barulah kena gaya. Ni buat benang, semayang bedok jam. Tu kita tak jaga Allah. Tu kita tak jaga hak Allah. Tu yang duk jadi masalah. Lepas tu tambah pula, boleh padi tak buat keluar zakat, lagi jengkring. Tidak ada berkat. Bila tak ada berkat, banyak mana cukup pun tak lekat. Habis cuci. Kawan ni buat benang, sama dengan kita buat benang juga. Tetapi hidupnya berkat. Pasal apa? Sebab dia mengeluarkan zakat. Dia menunaikan hak-hak Allah. Kita pula buat benang juga, sama banyak dengan dia. Bubuh baja guna drone lagi. Dia belak turun menabuk. Kan? Kita drone lagi. Tapi apa yang kita dapat kurang daripada apa yang dapat. Mungkin juga kita buat boleh banyak daripada dia, tapi kita duk berasa tak puas hati. Tak berkat juga. Dia boleh sikit daripada kita, tapi dia merasa alhamdulillah, syukur. Dia boleh bersedekah ke masjid, dia boleh bersedekah kepada sana, boleh sedekah ke sini. Dia boleh makan dengan selesa, boleh bagi kepada anak bini dia nafkah elok. Kawan ni boleh banyak. Masjid seduit pun tak dapat. Tak ada infak, tak ada sedekah. Tu yang kata tak ada berkat. Pasal apa? Sebab dia tidak menjaga hak-hak Allah. Tak boleh. Kita tengok berapa ramai orang yang kaya, tapi dia tak pernah puas hati dengan kekayaannya. Kita bisa tengok orang yang miskin, dia tak berasa gaduh apa. Boleh kaya geret, pi arah, Allahu Akbar, berasa lega dia kata. Ada orang naik kereta sedap, tapi duk tak puas hati tu. Aircon tak apa sejuk. Kawan ni pakai tak ada aircon apa dah. Okey, selesa. Tak ada masalah. Itu berdasarkan kepada keberkatan yang Allah bagi kepada. Nah. Okey, kita pergi lagi. Allahu Akbar.
8.30 bila? Baru duduk sat ya. Tu kita masak. Tak ada habis dah. Tak mau mari dah. Mana dia? Wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu memerlukan pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jenis-jenis yang orang lain tak boleh. Sakit ke, demam ke apa ke. Itu jenis manusia tak boleh buat apa. Minta. Makan ubat makan tak? Makan ikhtiari. Makan ubat kemudian minta kepada Allah Ta'ala. Minta kepada Allah. Ubat makan juga. Jangan duk tawakal. Tawakal lagu lain, tawakal lagu lain. Tahu tak tawakal? Jenis tak ada apa-apa duk tunggu bubuh tokoi pergilah tu tawakal. Kita ni tawakal. Tawakal ni mana? Kena usaha dulu. Kena buat dulu. Kemudian barulah serah kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah kata apa? Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila dah kamu dah berazam, bila dah buat dah usaha habis dah, tawakal kepada Allah. Jangan macam orang buat pedang tawakal lah kan. Pituang baja tenggelong ayak. Wahai baja, pergilah engkau ke mana tempat yang sepatutnya engkau pergi. Lepas tu gadoh bila boleh padi gemuk tani kurus gadoh. Hak tu bukan tawakal, tu nama dia tawakal. Okey, habis. Banyaklah tu kita ulang balik. Kita hak jenis orang kata apa, ke berita lama ni kan, kita kena ulang lah, cuci sikit. Kena ulang. Yang pertama Nabi kata apa? Jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah, Allah akan bersama dengan kamu. Bila nak minta daripada Allah. Nak minta tolong daripada Allah. Pak dah. Ingat dah aku boleh dah malam ni. Cukup dah. Puas dah. Pak tu. Ni jaga hak ni pula. Hak ni hak besar ni. Hak ni besar lagi ni. Faham elok. Tadi boleh dah ulang lagi. Jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah, Allah bersama dengan kita. Minta daripada Allah kalau kita nak. Minta tolong daripada Allah kalau kita memerlukan pertolongan. Macam lala ni memang kita memerlukan pertolongan. Mintalah daripada Allah Ta'ala. Tapi nak minta lagu mana? Nak minta apa dia ada cara juga. Tak boleh dah ya Allah. Lagu tu tak boleh juga. Allah kata apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah dalam Quran. Surah Al-Baqarah. Allah kata apa? Wasta'inu bis-sabri. Minta tolong dengan Allah Ta'ala dengan kesabaran, was-salah dan semayang. Ni semayang pedak. Nak minta lagu mana? Waktu kita yang paling dekat sekali dengan Allah Ta'ala adalah ketika sujud. Sujud ada di mana? Di semayang. In aqrabal 'abdu 'inda rabbih hina yasjud fa akthir du'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. In aqrabal 'abdu 'inda rabbih, sesungguhnya waktu yang paling hampir hamba dengan Tuhannya hina yasjud, ketika dia sujud. Fa akthir du'a, kata Nabi, perbanyakkanlah doa. Kita kalau kita semayang apa tu imam ni lama ni kok. Dia nak gaduh nak pergi cepat. Sujud tak ada nak apa bangkit dah. Apa cerita? Semayanglah bagi elok. Nak berjumpa dengan Allah Ta'ala ni. Nak jumpa dengan raja apa bersiap seminggu. Ni raja di atas segala raja ni. Betul Nabi kata, sallu salatan muwadda'an athabakumullah. Semayanglah seolah-olah semayang kamu itulah semayang yang terakhir. Mana lepas semayang tu lagi kamu mati dah. Semayanglah bagi elok. Ni tak ada nak rokok, tak ada tenang elok dah. Kalau nak bangkit dah. Tok Imam baca Alif Lam Mim dikira nak mufaraqah. Padahal Tok Imam tu nak baca 3 ayat ya. Alif Lam Mim dia kata surah Baqarah panjang jam kata. Dia mula dah buruk sangka dah. Dalam semayang. Jam lagu tu. Bila nak minta tu minta dengan cara dia. Waktu dia. Bila berlalu 1/3 daripada malam, Allah Ta'ala turun langit yang pertama. Allah Ta'ala tanya siapa dia nak minta apa. Sila, siapa nak mohon keampunan, aku nak ampunkan dia. Kita duk lena kereh-kereh. Hari Jumaat, Tok Khotib naik atas mimbar baru kita sampai. Kalau sampai awal pun bukan nak masuk dalam masjid, duk sembang. Di tempat parking motor.
Weh, macam mana? Mesin padi masuk lagi? Oh, jam. Nak mari masjid duk sembang mesin padi lagi. Tak kena gaya. Di kedai kopi tak apalah nak sembang mesin padi. Mari masjid kita cara dah nak masjid. Pakai elok dah. Mari awal turun. Tak boleh unta. Tak unta. Telur ayam tak boleh. Ha? Sebab apa? Yang duk kira tu di pintu tu. Sebab dalam hadis Nabi sebut, apabila Tok Imam naik atas mimbar, malaikat yang duduk tulis tadi ni, hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Malaikat tadi pun mari tunggu nak dengar khutbah. Ada setengah, bukan masjid di sinilah. Masjid Sungai Padang dekat dengan Los Angeles. Bukan sini tak. Dia mari awal. Tok khotib baca khutbah ada apa dia boleh dok kira nama mutu ni tak kena ni, kita kalau jumpa JPJ kena. Itu bukan urusan kau. Dok kira nama mutu kau ni kalau jumpa JPJ saya dah kena. Yang hang tak tahu kata malaikat dok bagi amaran kat hang dok baca khutbah dok sembang kat lagi. Bukan masjid ni lah. Masjid Sungai Padang Los Angeles. Jeng. Kalau lagu tu. No? Nak minta pada cara sungguh kita tengok macam hadis ni, senang je. Senang je lah. Nak jaga Allah tu bukan jaga. Nak jaga lupa jaga syariat dia. Kan? Okey. Pergi yang kelima. Kau mana ni Tok Imam? Jenis boleh lajak ke? Jenis bunyi-bunyi berhenti terus. Boleh lajak. Saya nak balik jauh lah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ada terjemahan. Okey, ketahuilah, jumpa tak? Ketahuilah. Nampak tak? Mari bersama. Ketahuilah, seandainya seluruh manusia bersatu, berpakat untuk memberi manfaat dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Beli ubat macam-macam. Kawan nu kata penyakit tuan ni kena makan hak ni, kita pun ambil makan. Kan? Kawan ni pula kata penyakit tuan kena makan yang ni, kita pun ambil makan. Nasi tak ada makan lagi, ubat kenyang dah. Makan ubat lebih kenyang daripada makan nasi. Itulah maknanya. Allah kata apa? Lam yanfa'uka. Tak boleh memanfaatkan kepada engkau kecuali kalau Allah izin. Nampak tak? Maknanya kalau terang mana pun orang usaha nak menyembuhkan penyakit kita, tak akan sembuh kecuali dengan izin Allah. Orang nak buat kita lagu mana pun tak boleh. Allahu Akbar. Idza balagatit taraqi, apabila nyawa itu sudah berada di kerongkong, dalam surah Al-Qiyamah. Ni saya bukan nak menakut-nakutkan tuan-tuan. Ni cerita betul. Cerita betul di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah. Allah kata wa idza balagatit taraqi, apabila roh nyawa itu sudah berada di halqum, wa qila man, saktah ada di situ. Buka tengok Quran ada saktah. Apa maksud saktah? Kita berhenti tak nyawa. Wa qila man raq, maka dikatakanlah apabila dah nyawa duduk kat hengkong kan, dikatakanlah siapa yang nak selamatkan dia. Ni kawan ni nak mati dah ni, siapa dia boleh tolong selamat? Ni bukan cerita main-main tuan-tuan. Kita semua bisa tengok orang mati kan. Ini cerita nak mati, kita pun akan mati tuan-tuan ni. Bukan cerita main-main. Lah ni kita sonok lagi. Boleh makan, boleh minum, boleh gelak, boleh senyum. Tapi satu ketika kita akan sampai ke tahap itu, kita akan mati. Dan apabila roh itu sudah berada di halqum, yang duduk di keliling anak ke cucu ke popok nakal ke jiran kita kan, kata apa? Ni siapa ni nak boleh buat apa ni? Nak mati dah kawan ni. Wa dhanna annahu al-firaq. Mereka sudah yakin ini adalah waktu perpisahan. Perpisahan apa? Di antara roh dengan jasad. Wal taffatis saqu bis-saq. Kaki dengan kaki sudah belaga.
Tuan-tuan tengok, orang mati ni roh dah tak ada, tak boleh nak menguat api duk tambah lagi. Tahu tak? Apa syarat tu? Maknanya kita tak boleh lari. Tangan tu qiyam ikat lagi. Allahu Akbar. Bungkui. Kan? Bungkui. Tambah lagi. Tak boleh pi mana kita tuan-tuan. Tak suruh belagak lah duk atas dunia ni. Tak suruh sombong lah. Tak suruh perasan lah kita bagus, kita hebat, kita kaya, kita segala. Tak payah. Semua kita hebat. Tak mana pun dalam kubur, dalam tanah lah. Dalam tanah lah kita akan masuk. Sebab itu di sini disebut, Nabi sebut kata, kalau kamu tu terang mana hebat pun, orang berimpun seluruh dunia nak selamatkan kamu pun, kalau Allah tak izin, tak boleh. Begitulah juga sebaliknya. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Allahu Akbar. Dan jika mereka bersatu, berpakat untuk mencelakakanmu, nak memusnahkan kamu, nak bunuhkan, nak melukakan, nak buat apalah cedera apa ke atas kamu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan ke atasmu. Kalau ditakdir kita mati, tak sah pengawal keselamatan terang mana kita akan mati. Aynama kuntum yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana pun kamu berada, mati itu tetap akan berjumpa dengan kamu walaupun kamu berada di dalam benteng yang kukuh. Tak boleh lari. Tuan-tuan, kalau kita boleh faham lagu ni, kita tak berani nak tinggal semayang, tuan-tuan. Kalau kita faham benda-benda ni, kita tak berani nak lawan Tuhan. Yang duk jadi lala ni pasal tak faham. Pasal tak faham. Bila tak faham jadi masalah. Saya lalu mari tadi ni, saya tak sangka juga. Tu kan Cina kot. Tu kan anak Cina kot. Kan? Tak jauh dah tu. Masjid dah kata. Tu kan anak Cina kot ni, saya kata. Tudung tak pakai, pakai baju t-shirt, seluar. Ya Allah, kalau menikah boleh anak 3 orang pun tak. Minta maaf lah saya cakap terus terang kepada tuan-tuan. Ini realiti, bukan tempat ni. Sejak rata-rata macam tu lah. Orang tak faham menuntut aurat ni. Dia kadang-kadang dia duk ingat kita, tak apa, jiran-jiran dia tak apa, dia dogang tu ya. Tudung tak pakai, apa tak pakai. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hak tetua cara tetua, hak muda cara muda-muda. Pasal apa ni? Pasal tidak memahami syariat atau tidak tahu menjaga syariat Allah. Ini yang duk jadi masalah dalam kampung, dalam daerah, dalam negeri, dalam negara. Punca dah, kita telah melanggar syariat Allah. Kita tidak menjaga Allah. Bila kita tidak menjaga Allah, Allah pun tak jaga kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat. Lagi sikit lagi penutup dia. Rufi'atil aqlam. Rufi'atil aqlam. Pen telah diangkat. Apa maksud dia? Tuan-tuan dan puan, tengok sini saya nak abang. Apabila seseorang itu berusia 120 hari dalam perut mak dia. Kita ni lah. Bila kita berusia 120 hari dalam perut mak kita, kita lahir 9 bulan kan? Baru dilahirkan kan? Tapi pada ketika usia kita 120 hari, Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan malaikat tiupkan roh dan tulis 4 benda. Ingat tak? Semua faham kan? Semua erti kan? 4 benda. Itu maksud kita, pen telah diangkat. Wajuffatis suhuf, dan dakwah telah kering. Apa maksud dia? Tak boleh nak tenyeh padam dah. Takdir kita telah ada. Takdir kita telah ada. Dalam hadis yang lain, saya ambil hak ujung sebab kita pun dah ujung lah. Kullun nas yaghdu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia berusaha
Memang kita kena berusaha. Kita kena berusaha sedaya upaya kita untuk dapat takdir yang baik di akhirat nanti. Famu'tiquha, sama ada dia akan dibebaskan daripada neraka, au mubiquha, atau dia akan dihumban ke dalam neraka. Terpulang kepada kita. Terpulang kepada tiap-tiap kali Jumaat pagi-pagi sunnahnya kita baca surah Al-Insan. Allah kata apa? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami dah tunjuk kepada hampa jalan, sama ada kamu nak jadi orang bersyukur ataupun kamu nak jadi orang yang kufur. Terpulang kepada kita. Allah Ta'ala serah kepada kita. Ikutlah. Kita nak corak ke mana, coraklah. Noh, saya pun macam juga. Saya mari habaq ke tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berasa nak marah kat saya, terpulang kepada tuan-tuan. Tak jadi kudir sikit pun. Kalau tuan-tuan marah kat saya, pasal saya kata kat tuan-tuan, tak jadi kudir sikit. Kalau judi jadi kudir, pasal berhenti klinik berubat lega gitu. Tapi kalau tuan-tuan anggap apa yang saya kata ini bermanfaat untuk tuan-tuan, tuan-tuan ambil faedah, insya-Allah kita boleh berkongsi bersama, insya-Allah Allah tulis kebaikan untuk kita. Saya dah ingat kita 50 orang. Saya cetak 50, tak apa tinggal lebih tu. Jadi kalau ada sebarang perkataan yang mungkin mengguris perasaan tuan-tuan, saya mohon banyak. Dan kalaulah ada benda yang bermanfaat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, saya hanya menyampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu